Baik, bertemu lagi kita kembali pada topik meiosis. Oke, jadi apakah itu proses meiosis? Proses meiosis ialah pembahagian sel yang berlaku dalam organ reproduktif atau pembiakan yang menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Separuh maksudnya haploid. Dia berlaku di testis untuk organisme jantan atau lelaki dan ovari bagi organisme betina atau perempuan. Jadi gamet dibentuk melalui proses gametogenesis. Proses meiosis memastikan bilangan kromosom diploid dalam manusia sentiasa dikekalkan dari satu generasi ke satu generasi. Oke, ini karena setiap gamet mempunyai kromosom haploid dan apabila kromosom haploid bergabung dia akan membentuk diploid. Jadi proses meiosis ini terbagi kepada meiosis 1 dan meiosis 2. Baik, ini adalah satu diagram yang menunjukkan proses-proses yang berlaku pada meiosis 1 dan meiosis 2. Oke. Kamu boleh nampak bahwa raja ini ada profasa 1 sehingga telofasa 1 dan meiosis 2 profasa 2 dan telofasa 2. Oke, sekarang kita teruskan kepada profasa 1 dalam proses meiosis 1. Pada profasa 1, kromatin memendek, menebal dan kromosom jelas kelihatan. Kromosom homolog berpasangan membentuk bivalent ataupun tetrad. Oke, bivalent. 4 kromatin membentuk kromosom homolog seperti yang kamu nampak di sini ya. Dia ada 2 sister kromatid, oke, berpasangan. Ini dinamakan bivalent. Pada masa ini, proses pindah silang berlaku dan pertukaran bahan genetik untuk menghasilkan kombinasi gen yang baru. Dan selepas itu, kedua-dua sentriol akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Pada metafasa 1, kromosom homolog tersusun di sata khatulistiwa. Jadi, satu daripada setiap pasangan kromosom terikat dengan gentian gelendong pada satu kutub. Satu pasangan kromosom lagi terikat dengan gentian gelendong pada kutub yang bertentangan. Oke, jadi pada masa ini semua nih kromatid kembar terikat dengan sentroma dan masih belum berpisah. Pada proses anafasa 2, gentian gelendong mengecut menyebabkan setiap kromosom homolog terpisah daripada pasangannya dan bergerak ke kutub bertentangan. Dan kromatid kembar masih terikat pada sentroma dan bergerak sebagai satu unit. Pada telofasa 1, kromosom tiba di kutub masing-masing, bertentangan dan gentian gelendong hilang, nukleolus muncul semula, membran nukleus terbentuk, dan cytokinesis berlaku. Pada meiosis 2 atau profasa 2, nukleolus dan membran nukleus menghilang. Oke, seperti mana yang Anda tengok di sini. Kromosom terdiri daripada kromatid kembar bercantum di sentroma. Dan gentian gelendong mula terbentuk. Pada meiosis 2 atau metafasa 2, kromosom tersusun di sata khatulistiwa. Kromatid terikat pada gentian gelendong di sentroma dan sentroma mula berpisah. Oke. Pada anafasa 2, sentroma kromatid kembar terpisah dan pasangan kromatid kembar bergerak ke kutub bertentangan. Dan kromatid ini dikenali sebagai kromosom. Oke, sekarang hanya kromatid saja yang bergerak, bukan lagi sister kromatid. Kromatid yang bergerak dipecahkan pada anafasa 2 dan struktur ini dikenali sebagai kromosom. Dan pada telofasa 2, kromosom tiba di kutub sel, gentian gelendong menghilang, berlaku sitokinesis lagi, nukleolus dan membran nukleus terbentuk, sel anak mempunyai separuh bilangan kromosom induk dan dinamakan haploid, dan menghasilkan 4 sel haploid. Baik, terdapat perbedaan meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 ada
pindah silang. Manakala meiosis 2 tiada pindah silang. Okey. Kromosom homolog ataupun bivalent terpisah pada meiosis 1, manakala meiosis 2 kromatid kembar terpisah. Okey, meiosis 1 2 sel haploid terbentuk, meiosis 2 4 sel haploid terbentuk. Okey. Manakala perbandingan meiosis dan mitosis, persamaan meiosis dan mitosis, proses pembahagian sel, replikasi DNA hanya berlaku sekali dalam pembahagian sel. Mitosis hanya berlaku pada sel soma, pembahagian sel sekali, menghasilkan 2 sel anak diploid yang serupa dengan induk, sel anak seiras secara genetik, dan tidak berlaku sinapsis, yaitu pindah silang. Manakala meiosis, sel gamet berlaku, pembahagian sel berlaku sebanyak 2 kali, 4 sel anak haploid terhasil, yaitu separuh daripada induk, dan sel anak berbeza secara genetik, berlaku sinapsis ataupun pindah silang, yaitu pada profasa 1. Baik, isu pembahagian sel terhadap kesehatan manusia. Pembahagian sel tidak terkawal akan menyebabkan berlakunya tumor. Okey, ada 2 jenis tumor yang harus kamu ketahui. Tumor benigna tidak berbahaya dan tumor malignan dinamakan sebagai kanser adalah berbahaya karena ia boleh merebak dan menyebabkan kerosakan organ di tempat di mana dia berkembang. Dia boleh disebabkan oleh sinaran, contohnya sinaran X, sinaran radioaktif, bahan kimia, karsinogen, bakteri atau virus yang boleh mengubah komposisi genetik. Baik, ketidaknormalan semasa meiosis atau mitosis. Okey. Penyakit genetik boleh berlaku apabila berlaku ketidaknormalan semasa meiosis atau mitosis. Contohnya penyakit sindrom Down yang berlaku akibat terlebih bilangan kromosom, yaitu terlebih pada bilangan kromosom 21. Kegagalan pembahagian sel secara normal pada pembentukan gamet telah menyebabkan penyakit sindrom Down. Okey, jadi di penyakit genetik juga boleh disebabkan oleh mutasi, tapi ini kita akan belajar lebih lanjut pada topik variasi. Okey, di sini adalah gambar raja yang menunjukkan contoh pembahagian yang tidak sempurna pada meiosis 1 dan pada meiosis 2. Okey, sindrom Down ataupun dikenali sebagai trisomy 21, tri ini maksudnya 3, adalah disebabkan terlebih kromosom pada kromosom ke-21. Kamu tengok gambar raja ini ada 3 kromosom pada kromosom yang ke-21. Jadi dia ada 47 kromosom soma dan XY. Disebabkan oleh masalah yang berlaku semasa meiosis di peringkat pembahagian pembentukan gamet, menyebabkan ada satu gamet yang terlebih kromosom dan bercantum dengan satu gamet normal dan menyebabkan pembentukan organisma yang terlebih bilangan kromosom. Jadi itu sahaja perbincangan tentang meiosis. Jika ada soalan boleh terus tanya di bahagian komen. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Tolong like, share dan subscribe. Oke, jumpa lagi.